Bertemu kembali rentasan berita edisi 1397. Saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama malam ini. Kini pemimpin PAS mengambil alih kerja Tuhan. Pembatalan kemenangan MP Kuala Terengganu. PAS ada nak kata apa-apa? Umur setahun jagung, darah setampuk pinang. Berapa kerusi di Kedah ditandingi Yahudi dan Nasrani? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Calon PAS untuk pilihan raya negeri akan datang di 6 negeri tidak terlibat dengan dosa besar, dosa kecil dan berakhlak mulia. Kerana itu adalah kriteria utama parti itu. Demikian kata Musyidul Ampas Datuk Ustaz Hashim Jassin mengenai siapa yang akan dipilih untuk mewakili parti tersebut pada pilihan raya negeri di 6 negeri iaitu Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Kelantan, Terengganu dan Negeri Sembilan. Agenda utama mesyuarat Majlis Syura Ulama minggu depan, kita akan melakukan tapisan kelayakan calon-calon yang bakal bertanding. Keutamaan calon yang bakal dipilih tidak terlibat dengan dosa-dosa besar, tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil serta berakhlak mulia, katanya, seperti dipetik Harakat Daily Online. Katanya lagi, Majlis Syura Ulama akan memperhalusi setiap calon sebelum mempertimbang untuk memilih mereka yang benar-benar layak. Menjawab soalan daripada Harakat Daily, beliau dilaporkan berkata bekas ahli Parlimen Ketereh Tan Sri Anwar Musa akan diberi peluang sebagai calon PAS. Menurut laporan Hashim, tidak ada masalah sekiranya bekas pemimpin kanan UMNO itu ditampilkan sebagai calon pada pilihan raya negeri nanti. Difahamkan PAS akan bertanding di 176 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri yang berkemungkinan diadakan pada hujung Julai atau awal Ogos. Wow, nampaknya pemimpin PAS sudah mengambil alih kerja Tuhan. Musyidul Am dan Majlis Syura Ulama boleh menentukan siapa yang terlibat dengan dosa besar atau kecil serta siapa pula yang tidak melakukannya atau berakhlak mulia. Pelik sungguh tafsiran gerombolan ini tentang dosa dan akhlak mulia. Agaknya mengkafirkan orang dan melontarkan pelbagai fitnah kepada orang yang berbeza fikrah politik itu bukan satu dosa dan ia satu akhlak yang mulia. Menurut Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, dosa tetap dosa. Namun kita tidak boleh menafikan kebaikan seseorang disebabkan satu dosa lain. Boleh jadi orang yang kita lihat melakukan sesuatu dosa itu dia lebih baik di sisi Allah disebabkan pahalanya yang lain atau kemurnian hatinya yang kita mungkin tidak tahu, katanya dalam satu hantaran di Facebook pada 13 Jun 2019 yang masih boleh diakses sehingga ke hari ini. Menurut beliau, boleh jadi kita yang tidak melakukan dosa tertentu ini lebih buruk di sisi Allah disebabkan dosa lain. Beliau mengingatkan supaya kita tidak cuba menentukan syurga dan neraka sesiapa. Kedudukan pelaku dosa dan pahala di sisi Allah hanya Dia yang Maha Tahu. Dia yang Maha mengetahui hakikat keseluruhan hidup seseorang zahir dan batin. Dia yang mengetahui timbangan antara dosa dan pahala seseorang. Jelasnya, beliau berkata terdapat dosa peribadi hanya antara hamba yakni manusia dengan Tuhannya tanpa membabitkan hamba-hamba Allah yang lain yang mudah diampunkan oleh Allah berbanding dengan dosa yang membabitkan kezaliman antara hamba dengan hamba-hamba Allah yang lain. Dosa ini tidak diampuni sehingga kita memohon kemaafan atau membayar pahala kita di akhirat kelak. Jika tidak, kita mesti menanggung dosa orang yang kita zalimi. Boleh jadi orang yang kita pandang tinggi dengan penampilannya, tetapi betapa banyak dosanya dengan hamba-hamba Allah yang lain, tegasnya. Sebagai manusia, kita hanya dapat melihat daripada segi luaran sama ada seseorang itu amanah apabila diberi tanggungjawab, sama ada dia arif, cekap dan ringan tulang, sama ada dia ada sifat peduli, tawaduk dan kebaikan-kebaikan yang lain. Jauh sekali daripada keupayaan menentukan seseorang itu layak ke syurga atau ke neraka hanya dengan melihat sesuatu kekurangan individu itu. Lebih-lebih lagi apabila penglihatan itu dikaburi oleh pemikiran politik takfiri yang sesat dan bergelumang dengan fitnah yang menghalalkan cara. Jika kita menuntut orang supaya adil kepada kita, maka kita juga wajib bersikap adil terhadap setiap orang.
tidak kira agamanya, budayanya atau warna kulit. Justru untuk bersikap adil, Jurucana tidak akan menghakimi PAS jika parti itu mahu menampilkan Anwar Musa atau sesiapa sahaja, termasuk jalur gerakan yang anti hudud dalam pilihan raya negeri akan datang. Biarlah rakyat yang menggunakan akal anugerah Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat pilihan yang bijak, bukan terus-menerus mengkagumi pemimpin yang hari ini sudah mengambil alih kerja Tuhan. Marilah kita sama-sama menghayati maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, sesungguhnya mereka yang muflis dalam kalangan umat aku ialah mereka yang datang pada hari kiamat kelak membawa pahala daripada solat, puasa dan zakatnya. Namun pada masa yang sama, dia juga membawa dosa memaki hamun sesama manusia, dosa menuduh seseorang dengan tuduhan yang jahat, dosa memakan harta orang lain dengan zalim, dosa menumpahkan darah sesama manusia, dosa memukul atau mencederakan sesama manusia. Maka diberikan pahalanya kepada mereka yang dizaliminya ketika di dunia dahulu. Jika habis pahalanya sedangkan belum selesai tuntutan manusia ke atasnya, maka dia ambil dosa manusia itu lalu ditanggung ke atasnya dan akhirnya dia dihumban ke dalam api neraka. Semalam Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan Ahli Parlimen Kuala Terengganu, Datuk Ahmad Amzad Hashim pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 yang dimenangi PAS dengan majoriti 40,907 undi. Pada PRU15, Amzad menumpaskan 3 calon lain iaitu Raja Kamarul Bahrain Shah Raja Ahmad daripada Pakatan Harapan yang meraih 10,946 undi, Muhammad Zubir Embung Barisan Nasional 22,109 undi dan Muhammad Abu Bakar Muda daripada Pejuang 481 undi. Hakim Datuk Seri Muhammad Firuz Jafril berkata pihak pempetisyen iaitu calon BN Datuk Muhammad Zubir Embung berjaya membuktikan perbuatan rasuah telah berlaku dengan tujuan mempengaruhi pengundi pada PRU15. Dan berkata walaupun pempetisyen tidak dikemukakan sebagai saksi, bukti-bukti lain mencukupi untuk mengisytiharkan pilihan raya di Kuala Terengganu terbatal dan tidak sah mengikut Seksyen 36 Akta Kesalahan Pilihan Raya. Mahkamah turut memerintahkan pihak responden membayar RM50,000 kepada pempetisyen dan membenarkan penangguhan keputusan selama 14 hari bagi membolehkan Amzad membuat rayuan serta memfailkan permohonan rasmi penggantungan beliau sebagai ahli parlimen. Pada 3 Januari, UMNO Terengganu memfailkan petisyen untuk membatalkan keputusan PRU15 bagi Parlimen Kuala Terengganu, Marang dan juga Kemaman di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Ketua UMNO Terengganu Datuk Seri Ahmad Said berkata petisyen itu difailkan antara lain atas dakwaan PAS menyogok pengundi dengan mengagihkan wang bantuan diberikan kerajaan negeri pada 15 hingga 17 November 2022, beberapa hari sebelum PRU15 melalui program iPension, iBelia dan iSiswa. Namun begitu, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatal dan menolak petisyen yang mencabar keputusan PRU15 bagi Parlimen Marang. Susulan keputusan itu, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang kekal sebagai ahli Parlimen Marang. Hakim Hassan Abdul Ghani membuat keputusan itu selepas mendapati pempetisyen yang juga calon BN Jasmira Osman gagal menimbulkan sebarang keraguan munasabah. Jasmira diarahkan membayar kos RM50,000 kepada Abdul Hadi. Kini jelas pembatalan keputusan pilihan raya bagi Parlimen Kuala Terengganu semalam membuktikan bahawa dakwaan penggunaan wang oleh Perikatan Nasional PN ketika kempen PRU yang lalu mempunyai asas dan bukti. Menurut Pengarah Biro Komunikasi dan Penerangan Keadilan Cabang Kemaman, Ahmad Nazir Yop, pembatalan kemenangan Ahmad Amzad Hashim susulan petisyen pilihan raya yang difailkan oleh Barisan Nasional BN itu menjadi satu kemenangan yang sangat bermakna kepada parti komponen kerajaan perpaduan yang sejak PR15 lalu mendakwa dikalahkan di banyak kawasan atas faktor PN membeli undi. Oleh itu, kata Anwar Nazir, pihak berkuasa selepas ini perlu melakukan siasatan terperinci ke atas dakwaan sogokan tersebut dan mengambil tindakan undang-undang. Keputusan ini jelas menunjukkan bahawa terdapat unsur-unsur rasuah dan pembelian undi yang berleluasa oleh PN dalam PRU yang lalu. Justru itu, pihak kerajaan melalui SPRM dan juga badan penguat kuasa yang lain harus segera menyiasat dengan lebih terperinci lagi berhubung dakwaan penggunaan wang yang berleluasa tersebut, katanya dalam satu kenyataan media. Menjelang pilihan raya negeri PRN pula, kata Ahmad Nazir, kerajaan perpaduan perlu menggunakan kes di Kuala Terengganu itu sebagai bahan utama kempen kesedaran agar rakyat
rakyat tidak lagi menagih wang ringgit daripada calon yang bertanding kerana kemenangan calon itu boleh dibatalkan. Pengundi juga katanya mesti diberitahu bahawa PN bukanlah bersih sebagaimana didakwa sebelum ini. Masyarakat mesti disedarkan dengan pembohongan pihak PN yang mendakwa mereka bebas daripada segala salah guna kuasa kerana fakta dan keputusan mahkamah telah membuktikan sebaliknya. Katanya lagi, sekejap, Kerajaan Negeri Terengganu pada 17 November 2022 telah menolak dakwaan memberi rasuah kepada pengundi apabila mengagihkan wang pelbagai jenis bantuan menjelang pilihan raya umum ke-15. Pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Perpaduan Nasional Negeri, Hanafiah Mat, tentu tidak lupa kenyataan beliau yang pernah berkata Ahmad Said membuat fitnah tersebut selepas BN semakin hilang sokongan daripada rakyat Terengganu. Malah satu penipuan bagi menjejaskan imej PAS di mata rakyat. Jadi sekarang apa yang ingin dikatakan PAS Terengganu tentang isu pembatalan kemenangan di Parlimen Kuala Terengganu? Suatu penipuan oleh pihak mahkamah atau bagaimana? Sehingga kesan ini tiada sebarang kenyataan yang dikeluarkan mereka. Berani kerana benar atau sudah tebal muka atau bak kata orang Terengganu, muka dah mula bera. Lain kali jangan nok gong sangat gok kalau setakat menang dengan rasuah tu gok, malu kok orang Lilit serban bukan main, pakai jubah melirik cecah ke tanah. Hakikatnya tidak amanah, perasuah dan menipu rakyat. Ulama apakah ini? Mungkin anda masih ingat prinsip dan rekod prestasi Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda yang amat menggalakkan telah menarik Pakatan Harapan untuk bekerjasama dengan parti tersebut bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU15 yang lalu. Begitupun, Ahli Jawatan Kuasa Tertinggi Pusat DAP Howard Lee Chuan Hao berkata, dia percaya PH sudah mempertimbangkan pelbagai aspek baik positif maupun negatif sebelum mengumumkan kerjasama dengan Muda ketika itu. Ketua Pemuda PH itu menyambut baik kerjasama tersebut kerana jelasnya ketika itu merupakan waktu terbaik untuk terus menyanggah musuh dan menambah kawan. Saya sudah tentu dengan ramainya kawan yang berada di barisan hadapan Muda, pucuk pimpinan Muda. Saya secara peribadi menyambut baik kerjasama dan khususnya dalam konteks politik terkini. Saya sentiasa berpegang kepada nukilan dan tulisan sastrawan negara Datuk Seri A. Samad Said yang juga ahli DAP bahawasanya kita wajar mendaki puncak yang jauh. Gelora dan taufan tidak mencalar tekad kita kerana kemerdekaan menghasut kita bersuara dalam sopan dan ini penting. Yakin menyanggah musuh tulus menambah kawan kerana inilah tongkat dan menara kebahagiaan. Kita perlu sentiasa berpegang kepada menyanggah musuh dan menambah kawan. Frasa menambah kawan dalam konteks ini, kerjasama PH dan Muda, inilah yang paling penting katanya kepada Astro Awani 13 Oktober tahun lalu. Tiada angin, tiada ribut. Kemarin Muda menyatakan pendirian akan bertanding solo dalam pilihan raya di 6 negeri yang akan diadakan dalam tempoh terdekat ini secara bersendirian. Pendirian itu mengakibatkan Muda bakal bertembung dengan PH yang bekerjasama dengan Barisan Nasional atau dikenali sebagai Kerajaan Perpaduan. Muda yang diterajui Syed Saddiq Syed Abdul Rahman itu juga akan bergasak dengan Perikatan Nasional PN yang dianggotai PAS, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan Parti Gerakan Rakyat Malaysia Gerakan. Syed Saddiq berkata keputusan partinya itu memandangkan dua blok politik sedia ada kononnya tidak mencukupi. Sebagai respon, pengerusi Pakatan Harapan PH Johor, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata hanya dengan ada kerjasama yang kuat akan memberikan kejayaan kepada sesebuah parti dalam pilihan raya. Bagaimanapun, beliau yang juga ahli Parlimen Pulai menerima secara terbuka keputusan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda bergerak secara sendirian pada pilihan raya negeri PRN di 6 negeri tidak lama lagi. Menurut Timbalan Presiden Amanah Berkenaan, parti diterajui Syed Saddiq itu mungkin telah mempunyai kajian tersendiri bagaimana gelombang arus jika bergerak secara solo. Walaupun bergerak solo, tapi masih ada banyak ruang lagi sebenarnya yang boleh kita adakan persamaan. Jadi kita pun menghormati sikap Muda untuk bergerak solo, iaitu tidaklah saya pertikaikan. Tetapi sebagai pemain politik hampir 40 tahun, kerjasama yang kuat menjadi penentu kepada kejayaan. Itulah sejarah dalam politik tanah air, katanya di petik Berita Harian. Tambahnya, rakyat dapat menilai sikap terbuka Kerajaan Madani yang dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memberi peruntukan tanpa mengenal ideologi di negeri pembangkang. Namun begitu, dilaporkan PKR Cabang Muar membuat ketetapan untuk memutuskan sebarang bentuk kerjasama dengan Muda di Parlimen Muar. Setiausaha PKR Cabang Muar, Esa Ali menyifatkan keputusan tersebut telah melanggar kerjasama
politik kerajaan perpaduan yang berbentuk Electoral Pact di antara Muda dan PH. Katanya dalam satu kenyataan, umur setahun jagung, darah setampuk pinang. Mungkin tiba masanya Muda meredakan darah muda yang sedang mendidih dengan mendengar nasihat orang lama dan menyedari bahawa dalam politik di Malaysia, tanpa kerjasama, kita akan tersungkur teruk. Juga mungkin Muda boleh mengimbas semula bagaimana mereka pernah melukakan hati gabungan Pakatan Harapan ketika pilihan raya negeri PRN Johor 12 Mac 2022 di kerusi Dewan Undangan Negeri Don Lakin yang menyaksikan pertembungan antara Parti Ikatan Demokratik Muda dengan Parti Keadilan Rakyat PKR. Apabila berlaku pertindihan kerusi, kita serahkan kepada rakyat Johor membuat keputusan dan beri peluang kepada Muda. Demikian kata Syed Saddiq ketika itu. Ini bukan soal keputusan rakyat atau peluang, tetapi lebih kepada bagaimana ruang yang kita berikan kepada rakyat untuk membuat pilihan dan keputusan yang tepat tanpa menjahanamkan kerjasama dan menempah kegagalan dengan pecahan undi. Benar juga tindakan pengarah strategik Parti Keadilan Rakyat PKR sebelum ini, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, pada 14 September 2022 yang mempersoalkan keputusan Muda untuk bersama PH pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu berdasarkan sejarah di Lakin. Saya harap peringkat kepimpinan dengarlah suara akar umbi yang mana kita perjuangkan tentang prinsip soal keadilan. Walau nampak kritikal, itu suara kekuatan yang harus didengar pihak kepimpinan. Katanya, apa sebenarnya yang dimahukan Muda? Kerjasama tetapi bertanding secara solo, atau mensabotaj kerajaan madani kerana protes ataupun ingin menyertai pasukan pendesak ketiga. Jangan nanti ada kejar tidak dapat yang dikendong pula berciciran. Ingat, bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan pihak polis akan meneruskan siasatan terhadap bekas timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Kedah Zainul Asri Muhammad Romli susulan ucapannya semasa himpunan Kedah berselawat Sabtu lalu. Menurut Saifuddin, Zainul Asri mengaku membuat kesilapan mendakwa Tuhan akan mempertahankan Kedah yang dipimpin PAS daripada musuh Allah dalam perhimpunan itu. Dalam pertemuan awal dengan polis, beliau mengaku melakukan kesilapan dan menyatakan terlalu teruja apabila melihat hadirin yang ramai, katanya pada sidang media. Saifuddin menegaskan parti politik sepatutnya menumpukan kepada soal polisi untuk melawan polisi dalam berkempen menjelang pilihan raya negeri. Beliau mengingatkan supaya menjauhi isu sensitif melibatkan kaum, agama dan raja atau 3R. Laporan polis dibuat oleh Ketua Biro Mobilisasi Pusat Media Pakatan Harapan, Kapten Besar Muhammad Yahya Isnin lalu. Beliau menegaskan kenyataan Zainul Asri dalam program tersebut boleh mengelirukan umat Islam dan menjurus kepada amalan takfiri. Kata Muhammad, ungkapan berbau propaganda berkenaan seolah-olah menggambarkan hanya PAS dan Perikatan Nasional sahaja bersama Allah, manakala parti yang lain adalah musuh Allah. Setelah dikecam pelbagai pihak dan disiasat polis, Zainul Asri membuat permohonan maaf. Saya tak maksudkan mana-mana parti politik. Musuh Allah yang saya maksudkan ialah Yahudi dan Nasrani, ujarnya dalam satu klip video di Facebooknya. Bagaimanapun kenyataan maaf Zainul Asri itu menerima tamparan pedas daripada aktivis amanah. Yahudi Nasara bertanding berapa kerusi di Kedah. Sindi Pengarah Komunikasi dan Penerangan Pakatan Harapan Pulau Pinang, Dr. Zaidi Zakaria. Dalam ulasannya terhadap penafian Zainul Asri itu, Zaidi mengimbas kembali peristiwa berdarah memali kesan ucapan Tan Sri Abdul Hadi Awang di Kampung Banggol Pradong, Kuala Terengganu 7 April 1981. Sama seperti amanat Kampung Banggol Pradong, yang lebih penting apa yang difahami oleh penduduk-penduduk yang hadir mendengar ceramah tersebut. Mukaddimahnya di pentas politik musim menjelang pilihan raya. Mukaddimah tajuknya menentang UMNO, ujarnya. Zaidi yang juga pengarah komunikasi amanah Pulau Pinang memetik kandungan amanat Hadi untuk menyokong hujahnya. Bunyinya begini, kita menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO. Perjuangan kita adalah jihad. Ucapan kita adalah jihad. Derma kita adalah jihad. Bergantunglah kita kepada Allah dengan menghadapi puak-puak ini. Kerana kalau kita mati melawan puak-puak ini, mati kita adalah syahid. Mati kita adalah Islam. Beliau melihat yang dimaksudkan puak-puak tersebut ketika itu adalah UMNO. Itu yang difahami secara spontan oleh majoriti yang mendengarnya. Kesan masyarakat majoriti fahami apa yang diucapkan inilah berlakunya kafir-mengkafir, sembahyang dua imam, sembelihan orang UMNO haram dimakan, bercerai-berai suami isteri, putus silaturahim keluarga. Kemuncaknya peristiwa memali 14 orang
terkorban. Ini bukti kertas putih mengenai Memali bertarikh 25 Februari 1986, tegas Zaidi. Hari ini PAS mengulangi mukadimah yang sama. Kali ini jelas sasaran mereka ialah parti-parti politik dalam kerajaan perpaduan. Mukadimah musuh-musuh Allah ini juga dibuat menjelang pilihan raya di atas pentas politik yang diselimutkan dengan jubah Islam berselawat. Jelas yang difahami majoritinya musuh-musuh Allah itu ialah parti-parti politik yang menentang parti PAS, bukannya Yahudi dan Nasrani, katanya. Zaidi membidas bahawa seruan Zainul Asri itu tiada kaitan dengan pergolakan antara Zionis dan penduduk Palestin. Kalau disebut peristiwa di Palestin diakhiri pula dengan ucapan moga Allah selamatkan Palestin dari musuh-musuh Allah, bolehlah kiranya nak kata musuh-musuh Allah itu Yahudi dan Nasrani. Ni Kedah bukan Darul Yahudi Nasara tempelaknya. Ketua Amanah Marang Mikdad Zakaria pula berpendapat kesan takfiri merupakan bencana yang membarah dalam masyarakat dan datang daripada lidah agamawan yang jahil tentang makna musuh Allah dan musuh Islam. Tidak pelik komen sebegini boleh keluar dari orang awam. Mereka akan ikat apa sahaja yang diajar kepada mereka, katanya di Facebook. Mikdad yang juga seorang ustaz berkata penjelasan Zainul Asri masih berbelit-belit untuk memperbodohkan masyarakat, khususnya kaum muslimin. Beliau menyatakan makna musuh Allah itu adalah Yahudi dan Nasrani. Entah bila masa pula Yahudi dan Nasrani hantar wakil parti untuk masuk dalam pilihan raya negeri di Kedah pun kita tidak tahu. Demikianlah kejahilan yang ada padanya yang boleh merosakkan masyarakat yang taksub membabi buta kepada beliau tempelaknya. Dalam ruang yang terhad ini cukuplah jom channel kongsi ulasan dua orang aktivis amanah dari dua negeri yang akan berhadapan dengan pilihan raya negeri tidak lama lagi. Memetik kata-kata Mikdad, semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua dan dijauhkan daripada agamawan yang jahil dan bodoh dalam memandu umat. Amin. Ingat rakyat sentiasa memerhati. Kepada seluruh muslimin dan muslimat, jom channel ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidul Adha kepada anda semua. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi.